Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam. Okey, tepat jam 10. Kita online untuk hari yang keempat dalam 100 hari challenge FB Live bersama dengan saya Ridwan Yahya. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang menonton. Hai Tuan Syarifuddin, terima kasih kerana menonton. Apa khabar anda pada malam ini? Seperti yang dijanjikan, tajuk pada malam ini adalah 5 kesan akibat bertangguh dan cara mengatasinya. Sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada malam ini, saya akan memperkenalkan diri saya kepada anda yang belum mengenali diri saya. Hai Tuan Muhammad Anis, terima kasih kerana menonton. Hai, saya Ridwan Jalil bin Yahya, merupakan Sales Manager Green Matrix yang beroperasi di Kajang, Selangor. Kebakaran kami adalah membantu para pelancong dalam dan luar negara, syarikat korporat dan agensi kerajaan serta mereka yang menghadapi masalah pengangkutan dalam menyediakan perkhidmatan kereta sewa yang bersih, selesa, tip-top dan selamat agar pelanggan kami sampai ke destinasi dengan tenang dan gembira. Okey, pada malam ini, hari yang keempat, tajuk ini agak menarik dan memerlukan sedikit homework. Saya jarang bila buat live, saya sediakan homework. Selalunya bila buat FB live, saya akan buat secara spontan. Tapi mengenangkan tajuk yang dibincangkan pada malam ini agak keras sedikit, jadi saya buat sedikit homework. Terima kasih kepada anda yang masih menonton saya pada malam ini. Okey, sebenarnya tabiat bertangguh ni dia ada pada semua orang, cuma mental dan jasmaninya yang menentukan lonjakan agar orang yang agar diri orang tu dia tak akan bertangguh. Jadi apakah 5 kesan akibat daripada bertangguh? Kesan yang pertama, bila kita bertangguh membuat sesuatu kerja, membuat sesuatu tugasan ataupun membuat apa saja aktiviti, contohnya aktiviti kecergasan, jogging ke, aktiviti sekurang-kurangnya dalam satu hari itu kita ada. Hai Tuan Syamsul Mahat, terima kasih kerana menonton. Sekurang-kurangnya satu hari itu kita ada masa yang terluang dengan yang berharga. Okey, kesan akibat bertangguh yang pertama adalah hasil yang kita dapat kurang memuaskan. Bila kita bertangguh buat tu, jadi bila sampai deadline tu kita buat tidak terlalu sempurna lah, maksudnya kita siapkan tu tak memuaskan. Jadi bila pelanggan kita dapat, dia pun dapat experience yang tidak sempurna, experience yang buruk kan. Jadi pelanggan kita ni dia menilai daripada hasil yang sempurna. Okey, yang kedua, bila kita suka bertangguh, perkara tersebut merugikan diri kita sendiri. Bagaimana kesan akibat bertangguh ni merugikan diri kita? Bila kita bertangguh membuat FB Live, jadi rakan-rakan kita kurang mengenali diri kita. Hai Tuan Robi Qayyum, terima kasih kerana menonton. Jadinya sikap suka bertangguh ni tidak digalakkan dalam agama, dan Rasulullah juga tidak suka umat dia suka bertangguh, kerana Rasulullah kata kurangkan bertangguh dan mari menuju kejayaan. Bila kita bertangguh, kita nak pergi kepada kejayaan tu dia ambil masa yang lama. Jadi bila kita buat suatu perkara itu terus siapkan, kita boleh siapkan mengikut jadual yang kita sediakan.
Okey, yang ketiga, bila kita bertangguh, kesan dia menjadi apa, satu bad habit, satu sikap yang buruk. Sikap tu dia bersemadi di dalam diri kita. Bila kita bertangguh, mula kita bertangguh perkara tu kita anggap remeh-temeh je kan. Tapi bila dah lama dia dah makin sebati dalam diri kita, maka dia efek banyak perkara. Bila kita dah jadi bad habit kan, benda tu dah tertanam dalam diri kita, relax dulu. Jadi ini antara bewak-bewak yang mengganggu diri anda. Hai Tuan Suryadi, terima kasih kerana menonton. Okey, kita ambil bad habit tadi. Bila kita bertangguh, jadi dia akan efek kan. Pertama sekali, kesihatan diri kita. Kesihatan diri kita ni akan menjadi, bila kita tidak berjoging, kita tidak berdiet, itu adalah satu simptom suka bertangguh. Hai Tuan Hairi, apa khabar? Terima kasih kerana menonton. Okey, yang seperti tadi saya sebut, yang keempat, melambatkan proses untuk berjaya. Yang ni yang saya sebut tadi, Rasulullah kata kalau selalu bertangguh, maka untuk mencapai kejayaan tu dia ambil proses yang lambat. Okey, yang kelima. Yang kelima ni penting. Bila kita abang baik Tuan Hari, terima kasih kerana menonton. Yang kelima ni, dia efek pada stres. Bila kita bertangguh dalam sesuatu tugasan, dalam suatu kerja tu, jadinya bila kita bertangguh, tugasan tu jadi melambat, jadi makin bertimbun. Bila bertimbun, kita punya mental pun jadi stres, tertekan. Bila tertekan tuan-tuan, dia akan mengganggu kesihatan. Bila mengganggu kesihatan ni, dia datang kemurungan dalam diri kita. Selain daripada kemurungan dalam diri kita, dia efek banyak perkara. Pertama, dia efek pada kerja kita, hubungan kita dengan kaum keluarga, hubungan suami isteri dalam keluarga, hubungan dengan rakan-rakan. Kalau buat bisnes, rakan-rakan bisnes pun dia ada efek, kan? Jadi dalam semua perkara, dengan kesihatan, dengan apa semua, jadi dia akan gagal dalam semua perkara. Okey, itu antara 5 kesan akibat bertangguh. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, hasil yang kita dapat bila kita suka bertangguh ni, hasil yang kita dapat dia kurang memuaskan. Hasil yang dapat tu kurang memuaskan. Sebab apa? Sebab kita buat kerja tu last minute. Semua ni nak siap last minute. Jadi dia tidak sempurna. Bila tidak sempurna, dia efek pada orang yang melihat hasil tu. Contohnya customer kan, project manager tengok apa ni hasil kerja ala balai kan. Jadi hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, merugikan diri anda sendiri. Yang ketiga, dia sebati dan diri kita menjadi bad habit. Bila bad habit tuan-tuan, kita nak buat semua perkara pun jadi terbantut, gagal, semuanya tertanam. Aku tak boleh, semua ni takdir yang menimpa diri ini. Hai Tuan Badri Sani, terima kasih kerana menonton. Jadi bila kita semuanya kita down, salahkan diri sendiri, ni takdir aku, kan? Memang takdir aku macam ni, Allah bagi aku. Jadi dia semuanya down. Jadi yang tadi ni, yang keempat melambatkan proses untuk berjaya, yang kelima stres. Okey, itu yang kesan daripada bila kita bertangguh. Okey, yang next sekali, yang ni yang best ni. Apa yang best tuan-tuan? Cara mengatasi. Bila kita bertangguh ni, cara nak atasi, dia ada atasi. Sama ada kita mengelak daripada bertangguh. Kalau kita tak boleh mengelak, kita pilih cara mengatasi. Jadi cara mengatasi ni, yang pertama sekali adalah bila task tu ataupun suatu tugasan ataupun suatu kerja tu, hai Tuan Sahari, Encik Malay, terima kasih kerana menonton. Jadi bila satu tugasan tu jadi melambat kan, jadi banyak, jadi
yang pertama sekali cara mengatasi dia, kita agihkan tugasan tu. Maksudnya bila task tu besar, kita agihkan kecil-kecil. Jadi kita tengok prioriti, yang mana yang boleh kita fokus untuk selesaikan dengan cepat. Okey. Yang tu satu. Dalam tajuk yang sama, kita agihkan pada tugasan-tugasan yang kecil yang membuatkan kita boleh selesaikan. Kemudian yang penting sekali, kita kena bertanya kepada yang pakar dalam hal tersebut. Kalau kita berat mulut nak bertanya, memang tak akan selesai. Dia akan berjangkit pula penyakit suka bertangguh tu. Sebab apa penyakit suka bertangguh ni? Sebab kita berat mulut nak bertanya. Orang yang pakar dalam suatu hal tu, kalau orang bertanya, dia pasti akan menjawab. Jangan tuan-tuan rasa malu nak bertanya. Kalau orang tu pakar di dalam bidang tersebut, bertanyalah kepada dia. Dia pasti akan memberi suggestion, memberi kata-kata yang boleh membantu diri kita. Okey, yang kedua cara mengatasi dia adalah kita membuat to-do list ataupun senarai tugasan. Kita kena take note, buat senarai untuk kita lakukan tugasan tu. Jadi bila kita tidur tu, kita fokus untuk siapkan yang mana satu tugasan yang perlu kita siapkan. Yang ketiga tu, kita kena cari cara untuk ingatkan diri kita. Dah tahu kita ni pelupa, dah tahu kita ni jenis yang mudah terganggu fokus. Kita kena cari cara untuk ingatkan diri kita. Macam mana cara untuk mengingatkan diri kita? Kita kena pesan dekat sahabat-sahabat kita. Kita kena pesan dekat ahli keluarga kita. Kena pesan. Kalau tak pesan, orang tak tahu nak ingatkan kita, kan? Ataupun kita ada organizer, dia boleh set alarm. Bila sampai tu, dia ingatkan kita, yang ni tak selesai lagi. Jadi kita pun boleh selesaikan. Itu antara perkara yang boleh menyelesaikan masalah suka bertangguh tadi. Okey. Cara mengatasi, sebenarnya akibat tadi 5 perkara je, tapi cara nak mengatasi tu dia jadi double. Kalau tuan-tuan elakkan suka bertangguh, dia senang semua. Tapi bila kita suka bertangguh, kita nak atasi itu, kita kena double up. Sampai 10 perkara kita kena list down. Okey, yang keempat tu, yang seterusnya ni, kita kena sentiasa bersedia. Maksudnya sentiasa bersedia tu, kena siapkan kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya. Jangan bila dah sampai tu, yang ni terlupa nak bawa, jadi bertangguh lagi. Yang ni lupa nak ni, banyak benda tak bawa, kan? Bila nak buatnya? Jadi perkara tu akan terus bertangguh. Jadi yang keempat tadi, sentiasa bersedia. Keperluan yang lengkap lah, maksudnya semuanya ada untuk membolehkan kita siapkan perkara tersebut. Okey, yang kelima. Yang kelima ni penting, tuan-tuan. Okey, setiap orang dia ada masa produktif yang berbeza. Jadi kita sebagai seorang yang ingin mengubah, perlu sedar, perlu kenali masa produktif untuk diri kita. Setengah orang masa produktif dia pukul 4 pagi. Jadi pukul 4 pagi dia bangun, dia siapkan apa yang perlu disiapkan. Ada orang dia masa produktif dia selepas subuh. Ada orang jadi setiap orang tu ada anugerah tertentu. Dia ada masa yang dia produktif. Jadi kena kenali diri kita yang di mana masa produktif untuk diri kita. Okey. Yang keenam, tukar cara berfikir, tukar mindset kita. Tuan-tuan, apa dalam
kehidupan, dalam bisnes, dalam apa jua bidang, satu perkara yang kalau kita tak ubah, dia akan efek seluruh kehidupan kita. Apa dia tuan-tuan? Kalau Tuan Fauzi ataupun Dr. Azam Usman, dia kata kepala otak. Mindset kita, cara kita berfikir ni kita kena ubah. Tukar cara berfikir kita. Mindset kita ni kita kena ubah. Jangan asyik buat perkara yang lama. Dah tahu dah perkara lama itu merosakkan diri kita, kita teruskan juga. Memang tergolek lah. Memang balik daripada bertangguh lah kan. Bila mindset yang sama kita bawa, kita jangan kena ubah benda tu. Jadi untuk tukar cara berfikir, tukar mindset kita ni, kita perlukan dia ada dua benda. Untuk tukar mindset, tukar cara berfikir ni, kita perlukan dua benda. Satu, kita perlukan mentor untuk guide kita. Kalau kita seorang-seorang tu memang tak akan bertahan lah. Mungkin sehari 2-3 hari, hari keempat dah tergolek. Tapi hari keempat saya teruskan untuk FB Live bersama dengan anda. Yang kedua, circle yang positif. Jadi saya berterima kasih kepada anda yang menjadi circle saya yang positif, circle yang hebat. Terima kasih kerana support saya. Jangan lupa like, share dan tag rakan anda. Okey, yang ketujuh ni, Dr. Muhammad Syari daripada UMT. Dia saya pernah tanya dia kan pasal FB Live kan, bila saya boleh mulakan kan, bila nak start balik FB Live. Dia kata sekarang. Buat sekarang. Just do it. Buat je. Bila anda buat, anda akan teruskan. Pasti akan konsisten. Okey, yang ke-8, belajar daripada kesilapan. Cara nak mengatasi daripada sikap suka bertangguh ni, kita kena belajar daripada kesilapan kita. Kalau kita tak belajar daripada kesilapan kita, maka benda tu akan berulang sampai bila pun tak akan selesai. Yang ke-9 ni, kita kena senaman secara konsisten. Senaman, exercise, sebenarnya jasmani yang kuat, rohani yang kuat, minda yang sihat, semuanya adalah faktor untuk kehidupan yang lebih sukses. Yang ke-10 tu, selain daripada senaman, exercise, kita perlu jaga diet dan pemakanan. Untuk jaga diet dan pemakanan ni, anda perlu tahu jenis darah anda apa, darah O, darah AB ataupun darah A ataupun darah B. Jadi dalam diet pemakanan tu dia dah bagi tahu dah apa yang perlu dielakkan, apa yang perlu yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan. Yang ni faktor DNA tuan-tuan. Faktor darah kita. Ada makanan yang sesuai dengan diri kita, ada yang tak sesuai. Jadi kalau tuan-tuan tak ikut dia punya list down tu, maka tuan-tuan akan menghadapi banyak masalah kesihatan. Okey. Yang ke-11, cara mengatasi sikap suka bertangguh. Yang ke-11 ni, anda perlukan rehat yang cukup. Jadi minda kita, tubuh kita, diri kita, semuanya perlukan rehat. Kalau anda push, nanti otak ni, kepala otak ni dia boleh jam. Tubuh kita pun boleh jam. Jadi dia perlukan rehat yang cukup.
Rehat yang cukup ni termasuklah dengan bangun solat malam rohaniat, selawat, berzikir kan. Kalau ada yang buat meditation, beryoga dan sebagainya, maka itu membantu rohani dan jasmani. Okey, yang terakhir ni penting tuan-tuan. Kita tak boleh buat semua perkara dalam satu masa. Kita mulakan yang sedikit, biar bertatih sebelum berlari. Kalau anda dah berhenti berjoging lama tu, anda pergi track, anda lari, tengok anda punya stamina macam mana. Memang drop habis, badan pun sakit. Jadi untuk start berjoging ni, kita perlu ringan-ringan dulu, berjalan, lari-lari anak kan? Tak boleh sprint terus. Kalau sprint terus, body anda akan collapse. Kena ingat tu, mulakan yang sedikit. Jadi cuba berkomunikasi dengan circle anda yang positif ni. Anda ada circle yang positif, cuba komunikasi, selalu bertanya khabar, memberi doa yang baik-baik. InsyaAllah dia akan membantu diri anda. Saya suka satu kata-kata ni dalam artikel yang sama. Dia kata, you don't get to choose how you are going to die. Anda tak boleh menentukan bagaimana anda mati, or when, atau bila. Apa yang boleh anda lakukan, you can only decide how you are going to live. Apa yang boleh anda lakukan adalah menentukan bagaimana untuk hidup. Nak hidup macam mana kan. Jadi nak hidup kenalah hidup yang sihat, hidup yang bahagia, hidup yang berjaya, bukan gagal. Kena berjaya. Sebab apa? Sebab dalam Islam pun sendiri sebut hayya 'alal falah 5 waktu sehari kan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Sampai 5 kali tuan-tuan diingatkan, mari menuju kejayaan. Okey, semua artikel yang saya bincangkan pada malam ini bersama dengan anda, saya ambil petikan daripada Rizda. Rizda, artikel dia tahun 2011 dalam dia punya QOA dia kan. Itu antara topik live saya pada malam ini berkenaan dengan sikap suka bertangguh. Sikap suka bertangguh ni dia akan efek banyak perkara. Hubungan kita dengan Yang Maha Esa kan, dengan Pencipta. Sebab bila kita punya hati kita ni ada masalah tuan-tuan, kita punya connection pun akan bermasalah. Jadi apa pun kita kena wake up, kita kena bangkit. Jangan bertangguh, lakukan sekarang. Anda boleh. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton saya pada malam ini. Jangan bertangguh lagi tuan-tuan, jangan bertangguh lagi. Saya seru pada rakan-rakan saya yang hebat ini, mari kita lakukan FB Live 100 hari tanpa henti. Jom kita lakukan FB Live 100 hari tanpa henti tuan-tuan. Kerana apa? Dengan buat FB Live ini, kita punya self confidence kita akan meningkat, dan kita punya pemikiran kita juga akan menjadi cerdas dan cergas tuan-tuan. Okey, itu saja pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum. Bye bye.